Alright, boom. Dia member tanah ni. Alright. Okay, so hari ni kita cerita sikit pasal lambar panca lah. So nanti senang sikit nak tengok kan. So apa itu lambar panca? It's a diagnostic and therapeutic procedure in which needle is inserted into the spinal canal lah. So kita masukkan needle dalam kita punya spinal canal. So usually kita nak ambil ni lah CSF untuk apa? Untuk buat analysis lah, which is biochemical, pharmacological and cytological analysis. So kalau tengok tu dia ada dua position kita boleh buat, which is lying position and sitting position. Usually patient kena tunduk macam tu, membongkok macam tu. Okay, alright. So actually kita cerita sikit apa pasal spinal cord penting tak, sebab dia ada landmark dia untuk cucuk kan. Kalau tak patient boleh paralyze sebab kita cucuk kat dalam spinal. Okay, so spinal cord kita begin daripada foramen magnum, and dia adalah is an extension of the medulla oblongata daripada kita punya medulla. And then they extend within the vertebral canal. Lepas tu dia terminate ke bawah as a conus medullaris, which is a cone shape. Nama dia conus medullaris. So kalau kita tengok sini, daripada atas sampai ke bawah, ni semua conus medullaris. And then spinal cord kita surrounded by kita punya tadi lah meninges dengan kita punya fluid, cerebral spinal fluid. Okay. Next is, as the spinal cord grow more slowly than vertebral column during the fetal development, the conus medullaris and the vertebral column are of equal length up to first trimester of fetal life. So kalau kita tengok ni, first 3 months of fetal life. Okay, tapi actually kita punya spinal cord gerak lambat sikit. So vertebra kita lagi panjang daripada punya kita spinal cord kita. So kalau kita tengok is at the level of the third lumbar vertebra, dia punya ending dia lah kiranya at the time of birth. Lepas tu is at the level of the first to second lumbar vertebra, L2 and L1 tu kita dah start kita punya ni lah, dah start bertukar cone shape ni, conus medullaris. So dia stop dekat L1, L2 vertebra. So usually landmark kita buat bawah lagi lah daripada ni. Kalau macam usually kalau children punya patient L2, L3, kalau adult kita buat bawah sikit lagi, L4, L5 gitu lah. Okay. So kalau kita tengok tadi, keliling yang tali ni ada filum terminale. So filum terminale is a thin non-nervous filament. Dia bukan nerve lah. It's a prolongation of pia mater from the conus medullaris to the coccyx. So the anterior coccyx. So it's covered by the dura and arytenoid. Kalau keliling dia ni adalah dura dengan arytenoid. Okay. So keliling filum terminale ni ada cauda equina. Cauda equina ni apa tu, ataupun nama lain dia macam ekor kuda lah maksud dia. So kalau tengok kat sini tadi, dia macam ni lah, panjang macam ni. Macam ekor kuda tu. Dia ekor lah, dia paling akhir tu. So dia cakap kat sini, okay, cauda equina resemble horse tail. Kalau kita tengok ni. So it's formed by the dorsal and ventral loop of the lumbar and the sacral segment elongation. Okay, so this road descend various distance before it passes through the intervertebral foramen lower than its level. So actually setiap tu dah ada keluar rootlet dia kan, kiri kanan ni kan. So apa dia nak cakap sini, katakanlah satu level tu, dia punya rootlet tu akan keluar ke intervertebral foramen satu level bawah daripada dia. So ke bawah keluar kiri kanan. So next, tu kalau yang betul ni nampak conus medullaris kat sini, ending dia cone shape. Lepas tu cauda equina macam ekor macam ni. Okay, sama juga filum terminale yang ni. Okay, so kita punya spinal cord is protected by vertebral column and then spinal meninges, dura mater, arytenoid and also pia mater, also fat in the epidural space and dendritic ligament. Kalau tengok kat sini, ni kita punya luar, paling luar ni vertebral column lah. And then kita ada fat which is epidural, dekat epidural space, fat. And then kita ada subarytenoid space.
And then kita ada denticulate ligament, ada ligament-ligament kat sini between the side of the space dengan kita punya ni lah, spinal cord. Okay. So, okay, itu saja. So ada ni sekali, cerebral spinal fluid. And then spinal cord segment, kita tengok kat sini kita ada 31 segment. Which is 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. Okay. And then a segment of spinal cord is a portion of spinal cord to which a set of or one spinal nerve are attached. Then each spinal nerve has 2 root lah, kiri. Dia ada ventral root dengan posterior root. Lepas tu kita kena tahu lah, spinal cord segment ni dia tak correspond dengan number vertebra. Okay, vertebra kita ada 12 tak? Vertebra ada berapa? C1 C1 sampai C7 kan? C1, C6. C1 to C7. C1 sampai C7. T1 to T12. T1 sampai T12. L1 to L5. L1, L5. L5. S1, S5. Cos 6, S1, S5. S1, S5. and then cos 4. 4. Kau si 4. So dia 35. Vertebra. Ya ke? Okay. Tak lah. Tak lah, itu Dr. Hafiz ada tanya itu. Ya ke? 33 Bukan, kan dia cakap, dia kena tanya what is the number of Betul-betul. 7 campur 12 campur 5 lah. 5. Okay. campur 5, 4. campur 5, campur 4. Sat. Berapa? Apa yang 5 tu? 3 tu. Cervical, Cervical, thoracic, 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 lambar, lumbar, sacral sacral, cos 6. dengan coccyx. Kita punya Tengok. vertebra. Betul ke? Betul. Alright. Tapi Tapi- coccygeal tu tulis 1 ke? Satu spinal cord. Tak. Ini spinal cord. Okay. Okay. Boom. So actually dia 33 tu tak betul-betul. Dia lebih 2. Okay. So ni kita tengok lah, dia ada anterior root dengan posterior root, kiri kanan. So dia akan gabung kat sini dekat intervertebral column tadi. Interforamen kan. So dia akan keluar one level, maksudnya level kat sini kan, dia akan keluar level bawah dia. Ni pun keluar satu level bawah. Tak tahu. Semua correspond sama. Okay. So dia sambung kat sini intervertebral foramen. Okay. So spinal cord enlargement. Dia actually ada enlargement lah dekat ni, cervical dengan lumbar enlargement. Okay. Two enlargement ni is a region of innervation of upper and lower limb. So actually kalau yang cervical enlargement ni untuk upper limb lah. Lower enlargement ni lower limb. Cervical enlargement ni daripada C3 sampai T2. Yang lower enlargement ni daripada L1 sampai S3. Okay. So next is layer piece for lumbar puncture. So actually kita masuk daripada luar ni lah. Daripada luar ni kalau kita tengok, dia start daripada paling luar, kita akan jumpa skin and then subcutaneous tissue. And then kita ada back muscle. Then kita ada supraspinous ligament and then intraspinous ligament. And then kita jumpa ligamentum flavum tadi kan, yang antara dinding dengan kita punya vertebral column. And then kita ada epidural space kat sini. And then kita ada dalam tu ada dura and also arachnoid. And then baru kita jumpa subarachnoid space. And then kat sini lah kita punya cauda equina. So actually kita nak ambil ni lah dekat subarachnoid space ni. Macam mana tak nak terkena cauda equina tu? Tak nak terkena cauda equina, Sebab dia literally belakang arachnoid space. Memang kan kena sebenarnya. memang akan kena sebenarnya. Tu yang kena buat dekat cauda equina. Memang Tu akan dia kena. target. Kalau kena dia akan damage ke tak? Dia akan damage ke tak? Jap. Okay lah. Rasanya tak kot. Tu sebab kita buat dekat bawah sikit lah. Sebab cauda equina ni dah macam tak ada innervation lah. Saya tak Dia just hostile macam tu je. Okay. Lebih tali-tali macam tu. Okay.
Tapi Okay. kalau macam sabar jap. Tapi bukan caudal equina ni kalau contoh macam spinal fracture Kau dekat kena contoh. syndrome. Hmm. Oh tu macam mana lah. Aku tak, tapi Tapi tu dia tapi tu roots. Kan? Tu roots yang dekat luar lambar vertebra tu tak ada kena guna guys. Alright. Tu roots dia. Sebab dalam tu caudal equina tu tail je, betul tak? Betul tak Daniel? Okay, macam mana dia? Tak, soalan aku, kalau kita sebab literally ada no space kan. Belakang tu memang caudal equina, the tail of the spinal cord. Kalau kita cucuk and then kita terlebih sikit pump kena caudal equina, what will happen? Ya, tapi okay, contohlah yang patient yang datang with caudal equina syndrome kan. Contoh dia ada prolapse di dekat caudal something lah, something. Dia akan jadi caudal equina syndrome. So all the roots of the caudal equina tu akan problem. So that's why patient ada yang tak boleh nak berak lah, tak boleh nak kencing lah. Tapi caudal equina Kalau one mungkin kalau kena one of the root, aku rasa ada geluk aku akan kena lah something. Mungkin tak significant tapi ada something yang problem lah kot. Sebab dia still a nerve segment. Still a nerve that you pierce kan. Tapi caudal equina dia bawa keluar root ke? Dia bawa keluar root dia. Dia keluar something lah. Dia sebab dia tail yang consist of many spinal. Faham tak? Dia tail tapi dia banyak spinal nerve. Sebab kan stop at phylum terminale. Yang caudal equina tu semua actually is from yang S2, S3 yang keluar banyak. Okay. So meaning Kalau terkena pun tak kisah lah. Tak tahu, kena. kalau kena tak boleh kan mana? Ada Mana problem. tak boleh kena kau dia kena lah. Tak boleh kena. Sebab tu very risky aku rasa lambar pancing. Tapi Oh, ya ke? bukan one of the tu tak ada pun. Betul. Saya you know what? Bukan sebab kejap. Dia kena caudal equina Dia tak jarang kena lah kan. Masa dia Betul tak kena. Dia tak kena lah. Dia tak kena pun? Ada cakap tadi kalau kena memang ada problem kot. But before caudal equina tu dia space dulu kan. So maknanya we will know lah. Sebab bila masuk je kat sarana space tu air tu tekan keluar terus kan. Yes. Kalau kita go deeper pump baru terkena caudal equina. Bom. Tapi kalau kena caudal equina maknanya ada blood ke apa? Ke tak? Tak tahulah. Tak ada. Tak ada. Okay. Tapi adalah kot kes jadi terkena caudal equina. Ada je. Ada kot, tak tahu tu. Tak tahu lah. Nanti tak apa. Kita tanya doktor. Kan Tanya tapi doktor. aku rasa nanti cuba try tanya doktor balik. Aku tak perasan ke nak tanya. Sebab nak tanya tak, kalau based on ni gambar. Kau tengok dia punya jarum tu kat mana sekarang. Barang. Literally dekat caudal equina tu. Aku macam okay, tak apa. It's alright. Okay, this is the purpose of our study group anyway. Okay, tak apa. Nice. Okay, gerak tu. tu kan kalau dalam step dia kan kena ada bunyi pop sound lepas tu kita stop. Maksudnya dia pop sound tunggu dulu lah. Tunggu tengok ada tak. So pop sound tu jadi sebab kita pierce epidural space tu Yup. Rasa macam tu. Ya ke? Sebab kita ada pierce. Ni ada So, the release the pressure ke? Apa benda yang menjadi pop sound? Maybe lirik pressure. Boleh tanya kat doktor. Kenapa ada pop sound? Okay. So tu Okay, dua soalan tadi lah. Nanti korang tengok balik ni, korang tanya. Kalau aku tengok aku tanya balik. Alright. So landmark dia ni kalau kita tengok kat sini penting lah kan. So banyak. usually the most important landmark of the bone with regard to the lumbar puncture is kita punya L4 spinal process. So actually kita ada ni nama dia Tafius line. So Tafius line ni actually is an imaginary line between macam mana kita nak locate lah benda tu kat mana, L3 L4 ke. Usually there is a imaginary line between the top of the left and iliac crest. Okay. So kalau macam ni dia cakap tadi adult selalu kita buat L3 silap aku tertukar. Adult kita buat L3 L4. Children kita buat bawah lagi, which is L4 or L5. So dia cakap sini Tafius line of obese people
or the elderly tend to be at higher level than L4. Maksudnya Tafir line ni sepatutnya ni lah deadline lah kan, yang sepatutnya landmark kita tu kan, kalau kita tarik sampai belakang. Tapi dia cakap sini dalam obese people ataupun orang tua, the Tafir line tu level than higher than level of L4. So kena cucuk bawah sikit lah. Tafir line tu Oh. top of Is an imaginary line between the top of left and right iliac crest. Kita punya right and left iliac crest. Line tu lah yang dekat L4 spinous process tu. Straight line atas iliac crest. Straight line. yes, macam tu. Oh, tu field line. Okay. Kira dia sama dengan kita punya L4, L5 macam tu lah. okay. Kita sama dengan L4 kita. So dia cakap tu Dia kalau sama dengan dia- L4 kita. Maknanya kalau kita nak cucuk tu, dia kena cucuk above dia ke apa? Ke directly tak, atas? kalau L4, kalau dalam children kan L4, L5 kan, so kita kena cucuk bawah lah. Kalau adult kan L3, L4 kita cucuk atas dia. Oh, okay. L4 ni sama dengan Tafir line ni sama kan, engineering line between kita punya tu, kita target itu L4 basically. Alright. Faham tak? Faham apa? Ni guys. Ya. Tadi dah baca pasal Kodakuna tadi kan. Okay, contoh lah. Okay, dengar there is lower risk with inserting a needle into the spine at the level of cauda equina because this loose fiber move out of the way of the needle without being damaged. Dah agak dia mobile lah. Dia mobile lah. Dia mobile, dia macam boleh gerak-gerak. Faham? Alright. So memang tak Maknanya tak kena lah. tak, maknanya kalau kena pun dia akan ke tepi macam tu. Tepi dia elak-elak sikit macam tu. Apa mekanisme dia tepi? Kenapa dia jadi macam tu? Tak sure lah. CSF kan? Dia free floating tu. Dia loose fiber kan. Maknanya saya faham lah. Macam walaupun benda tu tajam, tapi kita tolak benda yang tengah free floating, dia takkan tembus. Yeah. Betul, faham, make sense. Tapi still kena hati-hati lah. Tak boleh ada sampai pop sound lepas tu tojoh lagi. Ya, sampai keluar CSF cukup lah. Hang nak cucuk sampai pusat Okay. Alright. So next kita cerita pasal CSF ni, penting tak ni? Sebab aku dia gak tengok Fazil dia tanya pasal CSF ni. So actually CSF ni is a fluid kita jumpa dekat dalam ventricle and also the subaeronac space dekat brain and also spinal cord. So dia punya karakteristik dia clear and also colourless. So usually average volume of CSF in adult is 140 ml. Okay, so most of it 80 ml in the cranial subaeronac space. And other than that is 30 ml dekat spinal, 30 ml dekat ventricle. Yang lain semua dekat cranial. And then nanti baca balik function, formation, circulation, reflection. Aku ada bacalah sikit CSF ni. Usually satu hari dia nak completekan circulation dia tu, dia memakan masa macam 3 ke 4 complete circle in 24 hours. Itu je lah maklumat tambahan dia. So tapi ni kau boleh baca balik kan function yang ada lalu foramen tu. And then so indication, dia ada 2 indication. First untuk diagnostic lah. First macam kita suspect sinus infection like meningitis, encephalitis, neurosyphilis. Then kita check untuk inflammation like multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome. And then kita suspect for subaeronac hemorrhage if CT scan is negative. So next is therapeutic indication lah. Like kita nak buat intrathecal indication, like kita nak buat spinal anesthesia untuk chemoterapi, untuk beban antibiotik. And then therapeutically remove all CSF in order to reduce ICP like idiopathic intracranial hypertension. And then untuk like contrast media untuk tengok buat myelografi dengan cystinografi, tengok dia punya cystin dekat spinal cord tu. And then untuk drain CSF and reduce ICP itself lah. Okay. So contraindication ada juga.
Dia usually ni risk of bleeding like in coagulopathy, recent using anticoagulant, and then dekat site insertion tu ada infection, can risk of CSF infection lah. Bila kita cucuk tempat infection, cucuk ke dalam, masuk lah. And then sign of cerebral herniation, sebab bila kita cucuk tu, kita akan risk for worsening the herniation lah. And then in unconsenting patient, so kalau patient tak bagi lah. So sekarang ni how to perform lumbar puncture. Step of performing lumbar puncture, first kita obtain consent, gather material, position patient, administer local anesthetic, insert needle with sterile technique, measure opening pressure and also collect the CSF. So in pre-procedure, kita explain lah what sampling CSF enter, explain needed cooperation, explain step procedure, post procedure care, explain the possible complication and obtain the consent. So for the equipment, kita kena ada, dia ni sterile lah. Sterile punya procedure. So ada sterile dressing, sterile glove, sterile drip, antiseptic solution, lidocaine. Okay, tapi actually ni lah, aku tengok tadi dia pakai ni lah, macam nak cuci tempat tu dia pakai chlorhexidine. Lepas tu dia ada needle dia tu. Lepas tu dia pakai normal saline untuk cuci balik chlorhexidine tu. Okay, itu lah benda-benda yang dia pakai tadi. Okay, so ni kita tengok sini dah. Ada ni manometer lah. Ni untuk check pressure sebenarnya, tapi tak ada pula guna tadi. Ni set, sterile set, sterile glove. Tengok kita pakai ni Lidocaine 1%, takut keluar ni takut keluar oski and then dressing material ni tak ada pula guna tadi. Tadi pakai ni spinal needle. Okay, alright. So ni lain. Okay, ini tadi doktor pakai ni lah, cotton biasa. Used to apply cleaning solution to patient back in order to create extra feel. Ni pakai white sheet. Okay, letak dekat patient punya punggung tu. Kalau macam patient duduk, letak lah kat bawah tu. Patient mengirik, letak kat bahagian bawah kat mana yang kita nak tu. And then kita letak blue sheet sama juga. And then kita pakai bandage ni untuk ni lah, apply after the spinal needle is removed. And then ni syrin. Syrin kita untuk provide local anesthesia to skin dekat kawasan tu. Like kita bubur ni 1% lidocaine without epinephrine is the usual choice for local anesthesia. Aku rasa dia pakai lidocaine kat tadi ni. And then needle without cap. Ni pakai 22 gauge needle. So next is kita ni untuk tube collect sample. Tadi dia pakai ni EDTA punya EDTA ke? Yang ni, yang penutup kuning tu. Okay. Tadi dia cakap note the tube are numbered 1 to 4 and the sample should be collected in order. So collect about 1 to 2 ml of CSF per tube. Okay. And then stop cord is used to connect the manometer tubing to the manometer using 3-way valve, measure patient opening pressure and then collect CSF sample. Ni tak ada pula tadi. Sebab ni function dia untuk ni lah, kita buat sekali untuk measure the ICP, CSF pressure. And then ni lumbar puncture, dia pakai ni tadi, lumbar puncture needle. So the bottom picture show bila dia keluar kan, dia ni pizza sebenarnya. And then dia cakap sini quite large 22 gram and has a Quincke cutting tip. Okay. And then dia ada dua jenis, which is classic Quincke and traumatic. Tadi dia pakai yang ni tadi, yang hujung dia macam ni, classic Quincke. Bukan, classic Quincke ni. Dia tajam macam ni. Okay. So next is ni monometer tubing.
untuk measure patient opening pressure tadi, connect the tube to the LP needle on one end and to the stopcock and manometer on the other. So satu tu ke tube, satu lagi ke manometer. Ni manometer tu lah. Ini untuk check opening pressure. Tapi tadi dia tak buat pun. Okay. So next is kita straggler lah. And then the assistant. So procedure dia. First kita ni kena position patient lah. Kita lie the patient on their side and bring their back to the edge of the stretcher. Senang nak buat kerja kita. And then kita instruct patient to curl into fetal position macam ni. Okay. This will ensure the spinal anatomy is aligned for any easy lumbar puncture. Can also perform lumbar puncture to patient in sitting position. So tapi mana-mana lah ikut. And then untuk landmark tadi yang cakap kita ada apa nama dia? Turning line tadi Lepas tu kita check lah L3 L4 tadi. So at this point you will need to gown instrument mana Ni sama lah, pakailah semua-semua benda tu. Buka lah sterile set tadi semua. Okay, lepas tu sebelum nak start tu kita ni lah bagi apa ni sebelum tu bagi analgesic semua tu lah, local anesthesia. And then ni lah kita bubuh benda ni, which is tadi chlorhexidine. Okay, and then kita sapu daripada side kita punya, daripada tengah lah, daripada lumbar puncture, and clean in overlapping and gradually widening the circle. Makin lama makin besar. Okay, repeat 2 to 3 times. Okay. Next, cutaneous anesthesia. Oh, first buat dulu. Kita kena cuci dulu lah, baru kita bagi anesthesia kan. Dekat local kat kawasan tu lah. And then kita, tadi aku cakap tadi dah bagi lidocaine So next is deep anesthesia. Replace the 25 gauge needle with a 20 gauge needle on the lidocaine syringe. Position needle as previous, parallel to the bed and aiming toward the umbilicus. Insert needle into the deep tissue of the back. Tadi macam cutaneous anesthesia, lepas tu kita buat deep, cucuk dalam sikit. Okay. So baru kita buat insert lumbar puncture needle. So cara nak insert ni daripada luar, daripada skin tadi, lapisan-lapisan semua. So kita dah check landmark betul semua. Direct point the needle to the umbilicus. Maksudnya anggaplah satu imaginary line daripada belakang tu ke umbilicus patient lah. Usually 50 degree macam tu. And then keep the needle parallel to the ground. Maksudnya tak boleh lah kau ke kiri ke kanan sebab patient punya badan macam tu kan. Kau kena parallel dengan kita punya ground. Tu yang dia cakap tadi, continue to insert until a slight pop is felt. And then kita withdraw yang belakang tadi tu, stylet tadi, untuk be sure the needle is in the side around the space. And then kita tengok lah self begin to flow. So actually dia ada letak 3-wave stopcock. Tapi tadi tak ada pula, dia just ambil ni Tapi yang 3-wave stopcock tu untuk ni lah, kira kita punya opening pressure kat tadi. So macam kita tengok tadi, skin, supraspinal, intraspinal, and then kita masuk ke ligamentum flabellum, and then epidural space, and then sacral space. So note on the lumbar puncture needle insertion, if there is no CSF written, put in stylet, advance the needle about 2 to 3 mm and withdraw the stylet again. Maksudnya kita try ke dalamkan sikit lagi. If the needle strike bone, withdraw it to just below the skin, then reinsert. Okay. Takut kita terlanggar dia punya vertebra. If blood slowly drip from the needle when the stylet is removed, discard the needle and start again. Okay. Menteguk lah ni. Okay. Then never aspirate yourself with a syringe. Bagi dia ni bagi dia keluar sendiri. Maksudnya kita cucuk, dia akan keluar sendiri. Kalau betul tu CSF, dia akan keluar sendiri. Sebab apa takutnya lah, nerve root may be trapped against the needle and injured. Tak boleh tertarik sekali dengan kita punya caudate canal tu kan. If you are unsuccessful in reaching sacral space, check
is the needle aimed toward the umbilicus, is the needle in the midline, and then is the needle parallel to the ground. Okay, penting lah 3 point ni. Tadi ni lah, attach the manometer to the hub via the 3-way stopcock. And then, inilah, have your assistant gently extend the patient leg and return his neck to a neutral position. Ensure the patient is relaxed and wash for good observation of the fluid level as the patient breathes normally. Check the CSF pressure 1 minute to feel oscillate with respiration. Remove manometer. Tengok ni, rate CSF pressure to nearest 0.5 cm. Actually ni tak ada pula buat tadi, tapi boleh lah tahu, kita boleh kira opening pressure kat by the manometer. And then step yang last ni kita nak ni lah, collect CSF. Let it drip, jangan aspirate lah, tu paling penting. And then kita remove lambang puncture needle and bandage. Okay. So post procedure care, apply dressing over the puncture site. Instruct patient to remain lying down for 1 to 2 hours before getting up. Tapi patient biasanya, kalau adult tak pasal, lalu tengok kat PACE kan, PACE akan tidur lah patient lepas bubur ni anesthesia tu. Okay, then inilah test frequently performed on CSF. Kita test for microbiology, kita check for cell count, culture and sensitivity. Usually 20 drop kita nak. And then biochemistry untuk tengok protein glucose 20 drop gak. And then xanthochromia, spectrophotometry 20 drop gak in each tray. Ni number bottle. Ni cara nak transport, ada juga dia beritahu ni, transport in opaque envelope or wrap sample containing foil. Ni tadi PET serum protein and glucose sample. Ni oligoclonal band, ni apa benda ni? Untuk check inflammation 20 drop gak. Then cytology kita banyak sikit ni, 50 drop. Untuk malignant meningitis, ni cytospin spine test kita untuk check lymphoma 20 drop. Actually semua 20 drop je lah kecuali ni cytology, kita kena ambil banyak sikit. Ni kita nak buat PCR pun kita ambil 20 drop. CE kita buat 20 drop gak. Lactate pun kita buat 20 drop. So cytology je nak 50 drop. Okay, then CSF analysis. So tadi kan kita check gak opening pressure. Surrogate measurement of SOP need to measure while patient in lateral decubitus position tadi. And then normal opening pressure is 50 to 200 mm water. Intracranial hypotension usually less than 50 lah. Contohnya macam ada CSF leak, usually by the trauma. And then kalau dah ada intracranial hypertension, usually pressure dia more than 200 mm water. Contohnya macam meningitis, intracranial. B ni apa? And sinus mancin. SCB ni apa? Kat SCP ya? Intracranial SCP bleeding ah? bleeding ah? Bleeding? Bukan pressure nak tengok. Oh ya, pressure. ni opening pressure ICP lah. Okay. So usually the appearance kalau normal clear lah kan, CSF kan. Tapi kalau ada xanthochromia, macam yellow, orange or pink discoloration due to the RBC lysis. And then disebabkan cerebral hemorrhage, infection, elevated bilirubin. Sekejap. Rasanya betul lah tadi tu intracranial bleeding ah, bukan? Intracranial bleeding aku rasa intracranial bleeding kak. Sebab dia nak cakap tu disease tau. Oh, disease okay. Sebab tu disease dia. Dia maknanya intracranial bleeding tu dia akan cause intracranial dia akan cause opening pressure ni lah. Yup. Okay. So next. So dalam CSF ni ada white blood cell which is normal 0 to 5 per millimeter cube. Kalau ada more than 5 ni, dia suggestive of bacterial meningitis. And then protein ada juga which is 15 to 60 mg per deciliter. High protein level contohnya intracranial hemorrhage, infection, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome. Present for albuminosatology dissociation like elevated protein level and normal cell count. And also can suggest malignancy. Low protein level, ni CSF leak.
So glucose pun ada juga. Normal dia 50 to 80 mg per deciliter. Elevated glucose level, elevated blood glucose lah. Kalau low glucose level, usually infection macam ni causes. Kalau lactate, ni untuk investigation of inborn error metabolism. Normal 10 to 40 kalau newborn. Kalau older 10 to 25. High lactate, lactic acid production increase lah. Contoh dia bacteria meningitis, lagi satu bacteria meningitis. Kalau low lactate, usually ni lah infection, inflammation macam ni lah. Oligoclonal band is a band of immunoglobulin. Usually not present lah. Kalau present, sebab ada inflammation of CNS. So different type of meningitis. Kita ada bacterial, viral, fungal and tubercular. Korang boleh tengok lah ni. So usually untuk cell-cell culture sensitivity or CSF, kita akan buat ni lah untuk check the causative organism. Tengok lah apa beza dia. Kalau opening pressure usually bacterial dia akan elevated lah. Kalau white blood cell akan tinggi dekat dalam bakteria lah. Contohnya bakteria meningitis. Kalau cell differential, yang ni predominant of polymorphonucleus. Yang ni dia ada lymphocyte banyak, ni lymphocyte banyak, ni lymphocyte. Okay, so kalau protein usually elevated kat fungal and tubercular. Then opening pressure usually elevated kat sini lah, bacterial. Dia ulang balik lah. So ada satu soalan dekat dalam ni pasir. So actually dalam CSF ni dia ada polymorphonucleus. Polymorphonucleoside. Neutrophil. Dia ni lah polymorph lah. Dia neutrophil. PMN ni neutrophil. Oh, neutrophil. Nama lain. So normally dia ada lah. Tak ada lah. Maksud? Maksudnya in bacteria meningitis baru ada lah kalau dia ada Ya. So normally tak ada lah sepatutnya. normally tak ada. Okay, itu je. Alright, so for complication, untuk lambap panca ni kita akan dapat post lambap panca headache. Usually common lah, 10 to 40%. And then mechanism is unknown. Maybe can caused by the leakage of the CSF from the dura. Okay, causing the CSF pressure drop. And then usually patient ada headache, frontal or occipital headache. Usually 24 to 48 hours. Exacerbate by the upright position and improve in supine position. And then dia ada juga symptom like nausea, vomiting, dizziness, tinnitus and also visual changes. Usually resolve spontaneously lah by kita boleh giving oral analgesic and advising to lie flat lah. Kira prevent untuk ni lah dapat headache tu. And then infection boleh juga sebab apa? Usually rare lah sebab kita sterile technique kan. Tapi kalau in case ada, can be infection lah. Can cause epidural abscess, also can cause infection dekat subrenal space. And then other than that, bleeding lah. So usually tu sebab contraindication dia kalau patient baru makan ubat anticoagulant ke ataupun patient ada coagulopathy ke. So usually kita avoid lah untuk buat sebab memang dia bleeding banyak. So next is cerebral herniation. Ni bahaya gak ni. Sebab apa? This is a more serious condition. Usually suspected increased ICP caused by the obstruction of sinus or mass are relative contraindication to perform LP lah. Sebab bila kita buat LP ni ni complication dia, cerebral herniation. Maybe, the herniation can be worsen. So kita buat CT scan first, rule out any intracranial pressure increase, like the presence of mass lesion ke, ada obstruction ke. Okay, thank you. So ada soalan lah. So nanti ada dua soalan yang kita fikir tadi, tu dah terjawab kan, kau di corner tu, so tak kisahlah dia cucuk ke tak kan. Lagi satu opening pressure untuk adult apa? Opening pressure untuk adult. Tak pasti, dia cakap kat sini 50 to 200. Tak tahu adult ke children.
Ah. Okay. Alright, tu je 50 to 200. Okay, kalau gitu kita boleh start sambung dengan PE. Tapi PE banyak tau. Apa neuro, upper limb, lower limb, and then cerebella. So kalau aku rasa kalau tak go through semua malam ni pun tak apa. Tapi dia tak adalah macam detail sangat. Dia more kepada nak recap sebab kita sekarang clinical kan. Just nak refresh memory je sebenarnya. Okay. So nanti ke klinik semua tak adalah macam terceduk apa. Okay. Ini Alright, macam aku masuk tadi. ni. Aku tadi barai tu tadi. Apa doktor perempuan tu? Lu sakit tu Saniha. Bukan. Dia ni free hair punya doktor neuro. Oh, Aku masuk klinik dia. Nadia. Tu best tu. Serius lah. Apa yang Medical best? Kau masuk medical? Setiap kali patient datang dia memang suruh ni buat examination. Oh. Baik. Okay guys, katakanlah tak habis malam ni, esok aku sambung lagi lah. Aku punya ni macam additional lah. Maknanya kalau korang nak present 2 orang dulu sebelum aku pun tak apa. Ni sekejap. Alright. Adalah. Oh ya Allah. Uyo. That's trippy. Okay. So aku akan campur-campur video sikit dengan so, Roji. tapi aku tak share voice lah. Apa? Video PUBG. Alright. Okay, tapi ni macam quick recap je. Okay, so for cranial nerve, dia kalau paling nak simple sekali cranial nerve ni, korang kena ingat function nerve tu je. Okay, so first kali cranial nerve kita test, okay lah. Sekarang standard lah kan, introduce apa semua ni korang pandai lah. Okay, so equipment yang kena ada, ni penting ke korang kena ada pentos, Snellen chart ni untuk acuity, isyara plate ni untuk color, visual color. And then ophthalmoscope I don't need tak ya aku cotton wool ni untuk soft touch, and then neurotip ni untuk pain, tuning fork ni untuk Weber dengan Rainer, glass of water ni tak payah rasa. Okay, more kepada macam thyroid inspection kot. Okay, so first kali general inspection, ni standard lah. Jap nampak ke ni? Ya besar sikit. Okay tak? Ke tak nampak Okay. Hello? Sekian. Nampak. Okay dah kan? Alright. So standard lah. Jangan saja speech abnormalities. Okay. Facial asymmetry. Kalau buku ada macam pelik sikit. Eyelid abnormalities. Kalau dia ada drooping eyelid. Contoh ptosis lah kan. Tapi kalau dia specifically come with bilateral ptosis, satu differential yang korang kena consider ni lah, Parkinson disease. Okay, tadi kita orang jumpa. Nanti apa yang belum pergi neuro medical, nanti apa pergi neuro medical nampak banyak patient patient Parkinson. Tapi tak semestinya semua. Neuro medical dekat PPJ. Klinik pakar perubatan KPP. Maksudnya waktu medical dulu ke? Yes, medical Ya, betul. Yes. Oh, jumpa Dr. Saniha semua balik lah. Tadi tak ada Dr. Saniha weh. Cuti kot. Tak ada. Tak ada. Okay. Nanti banyaklah korang jumpa pasal Parkinson punya patient. Usually dia akan datang dengan drooping eyelid lah. Tapi tak semestinya lah, sebab Parkinson dia boleh different cause. Maksudnya nanti bila korang pergi ada kan doktor teach korang lah. Macam tadi kita orang pun dia bagi tahu okay, antibody mana yang yang cause that problem. So dia punya simptom lain-lain. Tapi bilateral ptosis ni quite common lah in Parkinson. Okay, pupil abnormalities ni okay, standard lah kan. Strabismus, pulmotor trochlear abduction, okay, limb, okay, tak apalah. Okay, ni tak ada apa, ni standard. Okay, so olfactory nerve smell. Yang ini usually kita test dengan coffee. Ataupun lagi satu apa Syafiq tadi? Rose apa benda tadi? Coffee, Lemon, peppermint, tak tahulah benda yang dalam yang kita beli tu lah, ada tu dalam tu. Okay, so for olfactory nerve memang tak ada apa sangat, itu je. Okay, so optic nerve. Coffee dengan ni sabun. Sabun, okay. So okay, and then for optic nerve, first kali kita kena inspect lah. Kita kena inspect dia punya pupil,
Banyak optic nerve Inspect the pupil, okay. Kita kena inspect the pupil size, pupil shape, pupil symmetry. Okay, ni standard. Okay, for visual acuity, kalau kita ada apa Snellen chart tu, kita guna lah kan. Okay, ni standard lah, ni macam off-tal itu je. Tak ada apa. Mungkin laju sikit sorry. Sebab nanti nak go apa link dengan lagi pun korang agak familiar sebab ni baru lepas apa off-tal kan. Okay, so ni visual acuity, korang nak pandai dah visual acuity semua. And then pupillary reflex. Okay, so pupillary reflex standard je. Oh, dim the light. Okay, okay tak apa. So standard je direct pupillary reflex dengan consensual pupillary reflex. Direct maknanya kita directly shine the light. Consensual pupillary reflex tu yang kita shine sebelah and then kita tengok yang lagi sebelah tu dia constrict ke tak. Okay. Ni swinging light test ni swinging light test ni macam mana? Dia kita swing the pentosh tu kan. Tapi kita tengok yang mana ni? Saya tak ingat. Swing ni nak tengok RAPD, nak tengok Yes. ini, RAPD betul. Dia kalau RAPD dia jadi macam mana? Sabar. Kalau dia RAPD positif. dia akan ada delay in constriction of affected eye. Sepatutnya bila kita swing kita nampak dua-dua constrict lah. Dia yes. Betul lah. Kalau normal tu dua-dua constrict. Bila kita swing sebab selaju sangat, mata tu tak sempat nak ni balik, dia dua-dua constrict. Tapi kalau dia delay tu maknanya RAPD positif lah macam tu. Yes. Okay. Problem. Okay. So accommodation ni sebenarnya dia dah more kepada oculomotor. Tapi untuk accommodation yang ini you guys familiar kan macam mana nak buat kan? Okay, so for accommodation ni yang ini accommodation okay. Yang this one ada dua cara kot. Satu, kita boleh suruh dia tengok objek yang jauh. Okay, lepas tu kita letak jari kita dalam 20 cm depan mata dia. Lepas tu kita suruh dia tengok yang benda yang jauh tu, lepas tu kita suruh tengok mata kita. Kita switch from distant object dengan nearby object. Tapi kita tak boleh duduk depan patient. Kita block dia punya vision lah kan. Lepas tu kita tengok mata dia ada constriction and convergent bilaterally bila dia tengok dekat tu lah. Lagi satu cara accommodation ni, kita boleh juga letak kita duduk jauh sikit, suruh dia tengok jari kita. Lepas tu kita pergi dekat ke hidung dia. Faham tak? Macam mana nak cakap? Kita suruh dia tengok jari kita. Lepas tu kita jalan ke depan sambil suruh dia still tengok jari kita. Macam tu lah lebih kurang. Sama je sebenarnya. Okay. So color vision ni kena pakai Ishihara plate. Alright. And then kita ada apa? Oh, visual field. Okay, for visual field kita apa? Kita dia macam, alamak, dia sebenarnya kena video lah. Tapi visual field ni kau ingat kan, dia kena lebih sikit. Dia X pattern. Macam kita start daripada apa? Kita guna macam yang ada warna putih merah tu kan. So kita buat X, bagi lebih sikit. Maknanya bila dah lepas dia punya visual field tu bagi lebih sikit. Jangan sampai tengah-tengah je. Bagi lebih sikit. Lepas tu X, macam X besar lah depan muka dia. Okay. So blind spot tak payah. Ni benda ni. Make sure lebih kan. Macam contoh ni ni kan. X, maknanya kita sampai sini zoom lebih sikit. Sampai sini zoom lebih sikit. Sampai sini lebih sikit. Sampai situ lebih sikit. Okay. On the scope. Alright. And then apa lagi? Eye movement. So eye movement ni kita sebenarnya kena buat tambah je. So ni patient. Dia parabola. Parabola kau faham kan? Dia curve kan ke kepala dia. So kalau contoh ni patient. So parabola meaning kalau atas kita zoom ke sana. Zoom ke sini. And then kalau lateral pula kita masuk ke dalam sana. Dia masuk ke dalam sini. So parabola. Okay. So ni tak ada apa. Assessment process business ni yang kena pakai cover test apa semua tu kan. Okay. Ni lah. Okay, trigeminal nerve. So for the trigeminal nerves, sebab dia ada 3 branch, ophthalmic, maxillary dengan mandibular. So ophthalmic dengan maxillary ni dia sensory. Tapi mandibular ni dia ada motor. So for sensory ni kita just touch the mana muka?
Alright. So okay. Ni boleh lah. So for ophthalmic. So for ophthalmic kita just touch the forehead. Sini dengan sini. Sini dengan sini. And then for maxillary kat mana tadi? Syafiq, tadi kat mana kita cakap? Bawah ni Dekat Situ lah, sampai situ lah. boleh lah. Sini dengan sini. And then for apa benda mandibula, bawah mandible ni. Okay. Tapi mandibula dia ada motor. So motor tu kita pegang dekat temporal dia. Lepas tu kita suruh dia kancing gigi. Assalamualaikum. Okay. So yang tu Welcome back. kalau dia kancing gigi dia kalau dia kancing gigi dia jadi macam mana Syafiq? Apa dia? Kancing gigi dia akan kontrak kat masa tu. Oh, dekat masa tu. Okay. Dia longgak-longgak. Apa dia? Tak ada. Oh, Alright. Thank you. Okay. And then okay, itu je untuk trigeminal nerve. And then facial nerve. Facial nerve ni senang juga. Facial nerve ni sebab dia kita suruh angkat kening. Okay. Kita suruh patient angkat kening. Lepas kita suruh patient angkat kening, lepas tu kita suruh dia tutup mata. Best, makan. Lepas tu kita suruh dia lawan. Maknanya kita pegang dia punya eyelid tu, lepas tu kita suruh dia buka mata dia. Maknanya dia kena lawan tangan kita lah kan. Bukan, sorry, terbalik. Kita suruh dia tutup mata, lepas tu kita suruh dia jangan bagi kita buka eyelid dia. Baru betul. Okay, that one. And then kita suruh dia smile. And then puff cheek, and then kita tekan dekat cheek dia. And then platisma ni kita suruh dia macam mana? Teran. Macam meneran tu. Kita kena tunjuk lah. Macam mana saya nak explain Syafiq platisma tadi? Macam teran lah, macam tu lah something. Hampa tahu tak? Okay, aduh. Gambar sikit. Teran. Bukan dia ni lah, buka mulut lah. Bukan. Platisma, Oh, dia tak pakai yang tu lah. teran muka. Dia yang nampak alamak, satu pun gambar tak betul. Saya tahu. Ni Logan Wolverine. Ada satu gambar dia. Mana gambar dia? Oi, dada kan. Oi, jangan. Gila sak. Idola. Tak ada doh gambar yang dia teran tu. Ada. Curi cari teran gambar orang berak. Teran berak. Bodoh lah. Logan Wolverine. Dia nak tunjuk. Dia nak tunjuk. Aduh, platisma dia- sini. Ronaldo. Six pack. Aduh. Apa benda? Lebih kurang lah. Something like this lah. Dia mana kita nak suruh dia contract dia untuk punya fashion leher dia semua ni. Itulah lebih kurang, okay? Alright. App dulu. Faham. Okay. Okay. Untuk platisma. Alright, so for nerve 8, kita akan tanya dia any changes in hearing. Lepas tu, mana nerve 8? Corner reflex. Corner reflex lagi satu, lupa pula. Corner reflex ni kita just touch suruh kita suruh dia buka mata dia. And then kita gunakan towel tu, kita touch dekat cornea dia. So kalau normal dia akan cuba tutup mata dia lah kan. Okay. Ini cornea reflex ni under nerve. Cornea reflex ni under nerve apa ni? Baru dia control kan. Aku lu motor je. Apa kat bawah ni? Ni. The face. Discord. Okay, ni tak ada apa ni facial movement tadi. Banyak sangat ni vestibulocochlear nerve. Okay, vestibulocochlear nerve ni kita tanya any hearing changes recently. Lepas tu kalau nak buat clinical voice test yang Daniel ajar itu tu boleh juga. Yang 60 cm ni whisper apa semua ni kan. Boleh. So and then ring test ni okay ni dah Weber. Kejap, sorry. Corneal reflex untuk trigeminal. Ophthalmic. The ophthalmic trigeminal Dia under sensory Okay, thank you Vic. Okay, so for vestibular, yang MASH pula ni, okay, vestibular, satu kita boleh tanya pasal, hearing test, hearing tu, clinical voice test and then verbal ni kan. Tapi ada lagi satu, dia ada MASH test.
Mash test ni maknanya kita suruh patient mash on the same spot. Mash tu apa? Macam Tadi macam saya kawat ada lah, mati bukan ni kawat, kat macam berjalan apa? Mash. Faham kan? Tapi bukan So salah saya. lepas Saya tu drive dah kita nak sampai suruh lah. dia tutup mata dia. Tapi ada mula-mula waktu And then kita cuba ada kita musuh, tahan lah. saya Kita tembak tengok pun dia macam bergerak ke betul depan lah. ke Tapi ataupun tak dia still perasan maintain at the same spot. sekedar tu. Ni Kalau circle dia level bergerak ke 3, dia depan laju dan meaning kuat. dia ada problem lah dengan So, dia punya bila dah vestibulocochlear. gerak baru. Okay. Dia dah gerak. Alright. ya So alamak, for tu nerve masuk kereta. Tu member 9 je tu seorang. Ada member mana? Saya glossopharyngeal Saya nerve ni dengan vagus nerve ni kita do get reflex. Itu je. Cheese. Get reflex. Okay. Ada- Simple je nerve 9. Masuk. And Lepas then tu for saya drive lah, nerve bawa- tapi 11, memang suka nerve lagi 11 lah, motor dia laju support gitu. sternocleidomastoid. So kita pegang kita suruh patient menoleh ke kiri atau ke kanan, lepas tu kita suruh dia lawan. Itu tu simple je kan. Okay. And then lagi satu trapezius. Kita suruh dia angkat traps dia. Trapezius korang tahu kan macam mana. So suruh dia angkat trap dia, lepas tu suruh dia lawan kita. Ni lah. Ni. Dia angkat trap, suruh dia lawan kita. Satu lagi yang toleh kiri kanan muka tu, suruh lawan kita tu test sternocleidomastoid dia. Itu nerve 11, accessory nerve. And then last sekali hypoglossal nerve. Hypoglossal ni dia supply the tongue kan. So kena inspect lah. Kalau dia boleh jadi wasting dekat tongue. Okay. Lepas tu kita boleh suruh patient ni lah jelaikan lidah. Lepas tu suruh dia angkat turun bawah kiri kanan. So tongue movement lah for nerve 12. So itu ini kalau hypoglossal nerve palsy, nampaknya dia ada apa? Dia ada wasting dekat left side of the tongue. Okay, so basically itu je lah cranial nerve. Memang banyak sikit, especially yang part mata tu macam banyak sikit. Tapi kalau macam takat nerve 8, 9, 10, 11, 12 tu semua okey lah. Facial nerve pun okey. Trigeminal pun boleh lagi. Yang banyak dekat mata je. Korang fokus kat mata. Mata je actually. Okay. So upper limb. Hello. Kalau get reflex, Get reflex dia nerve 9. 9 dengan 10 sekali. 9 dengan 10 dia sekali. Vagus nerve dengan glossopharyngeal. Dia get reflex satu je. So kalau in summary aku sebut daripada 12 lah. So 12 tongue movement satu je. Okay. Nerve 11 sternocleidomastoid dengan trapezius. Meaning kita test motor function sternocleidomastoid dengan trapezius. Patient toleh kiri kanan and then dengan traps dia. Tu nerve 11. 9 dengan 10 get reflex. Okay. 9 dengan 10. 8 telinga kan. So telinga hearing changes dengan mash test. Mash test ke? Mash test lah. Mash test tu yang suruh dia jalan setempat tu. Okay. Nerve 7, facial nerve. Yang tadi tu angkat kening. Eyelid cuba buka lawan tangan kita. Senyum, puff cheek dengan platysmus yang teran. Okay. So tu nerve 7. And then nerve 6 nanti dengan mata. So nerve 5 sebab dia ada trigeminal, maxillary dengan mandibular kan. So trigeminal dengan maxillary tadi dua-dua sensory. So kita test dia punya sensory je. So korang pun tahu yang tu dekat forehead. Satu lagi yang tu dekat pipi, maxillary. And then mandible tu dekat mandible lah kan. Lepas tu tapi mandible tu ada motor. So kita pegang dekat temporal dia. Lebih kurang kat temporal bone tu. Lepas tu kita suruh patient kacik gigi. So bila kacik gigi dia akan contract motor dekat temporal side tu. And then satu lagi tadi Syafiq cakap yang sensory for olfactory, bukan olfactory, ophthalmic. Dalam trigeminal tu kan ada ophthalmic yang number 1 tu kan V1, 51 tu. Yang tu sensory dia kita also do corneal reflex. Okay. Lepas tu kalau macam nerve 3, 4 dengan 6 which is basically motor of the eye, kita do accommodation, eye movement. Kita inspect eyelid, takut ada drooping of eyelid tu kan. Tu semua tu. Kalau yang nerve tu, optic nerve, kita guna pupil reflex which is ada direct tadi, consensual dengan dengan swinging test tu. Equity, color. Okay, nerve 1 smell, kerana nerve 1 smell. So yang paling banyak sekali 2 dengan 3 lah. Yang lain tu sebenarnya simple. InsyaAllah kalau korang fikir function nerve tu boleh lah ingat nak buat apa. Okay. alright.
Okay, tu lah basically kan benda very very short and brief punya recap lah sebenarnya. Okay, tapi semua faham je kot sebab semua dah banyak kali dah go through benda ni kan. Ni just nak quickly esok kalau kena buat at least boleh cuba lah. Okay. So for upper limb pun simple gak, tapi kalau ikut notes daripada Geeky Medic ni, dia go through macam contoh kalau kita kan kita macam motor examination, sensory examination. So kalau upper limb ni kita kena buat semua, motor, sensory, and then cerebella. Motor, sensory, cerebella. Lepas tu dia ada juga DCML dengan spinothalamic, tapi spinothalamic pain prick tu je lah. Jadi maknanya dia ada banyak examination lah, cuma tapi dia cover the whole upper limb. So yang ini semua faham, tapi just quick recap upper motor versus lower motor. So kalau upper motor usually dalam inspection dia ada no fasciculation or significant wasting. Sebab tadi bincang dengan Syafiq. Sebab kalau in upper motor, korang faham kan upper motor lesion ni macam mana, lower motor ni macam mana? Maknanya upper motor ni region dia affect spine dengan brain. Lower motor ni maknanya ni lah kita punya nerve kat belah bawah kan. Okay, so kalau upper motor, there no fasciculation or significant wasting early on. Sebab muscle tu macam contoh dia rigid kan, dia dah contract. So dia awal-awal tu dia akan maintain lagi lah dia punya muscle mass apa semua tu. Tapi in lower motor, sebab nerve supply tak boleh sampai kat situ, muscle tu macam flaccid, dia tak boleh nak bergerak, dia lembek. So dia akan lagi cepat wasting. So dalam inspection, kalau kita tengok wasting teruk ataupun ada fasciculation of muscle, maknanya dia fasciculation ni sebab macam patient jalan kan, tapi tangan dia lower motor neuron lesion, maknanya tangan dia akan mengelebeh lah kat tepi. Faham tak? Faham kan? So, lower motor wasting dengan fasciculation ni the more of lower motor sign. Bukan nak cakap wasting dengan fasciculation ni cannot be upper motor. Cuma dia more suggestive of lower motor. Okay? Faham kan? Okay, pronator drift. Pronator drift ni dia upper motor neuron punya sign. So, pronator drift ni maknanya kita ask patient untuk supinekan dia punya tangan, supination. Maknanya tapak tangan dia menghalau ke langit lah kan. Supination kan. Okay. So kita suruh patient tutup mata. Kalau tangan dia drift kepada pronation, meaning tapak tangan dia daripada menghala ke langit, dia akan drift menghala ke lantai. So yang tu pronator drift. Kalau present tu usually very suggestive of very suggestive of upper sabar mic. Mic ni asyik jatuh ni. Okay. So the very suggestive of product placement teruk yang boleh minta jadi duta. Okay, pronator drift ni boleh suggestive of upper motor neuron lesion lah kan. Okay, kalau dalam lower motor neuron ni dia maybe some drift, boleh ada jadi drift, tapi sebab tangan tu weak. Tapi dia bukan pronator drift. Kalau pronator drift ni obvious. Kita kena suruh patient tutup mata, tapi suruh dia buka tangan dia menghala ke langit. Macam doa tu tapi straight. Tutup mata, lepas tu dia akan drift masuk bawah. Okay, untuk tone, okay, dia ada increase spasticity or rigidity. Kalau dekat lower motor dia hypotonia. So hypotonia ni basically dia macam flaccid. Benda tu macam sausage. Sausage kau yang lembik tu kan. Itu hypotonia. Kalau increase spasticity or rigidity, apa beza sebenarnya spasticity or rigidity ni? So tadi baca, betul kan kalau salah spasticity ni dia the more of pyramidal. So kalau dalam upper motor kan, spasticity ni flexion dia lagi kuat daripada extension dia untuk upper limb. Untuk upper limb, flexion dia akan lagi kuat daripada extension dia. Tapi dia terbalik tau. Kalau lower limb, dia punya flexion dia akan lagi lemah daripada dia punya extension. Bila kita test dia punya limb, faham tak? Dapat. Tu spasticity. Dia pyramidal pattern of weakness. Faham ke tak faham? Weh, dah macam doktor ni Muhammad. Faham tak spasticity? Okay. Dapat. Kalau rigidity, kalau spasticity ni dia pyramidal, maknanya dia terbalik. Tapi untuk upper limb, dia flexor lagi kuat daripada extensor. Untuk lower limb, dia extensor lagi kuat daripada flexor. Itu is spasticity.
Dan dia memang suggestive of upper motor neuron lah kan. Rigidity pula, maknanya daripada kalau dekat upper limb, tangan dia mana flexor dengan extensor dia sama je, tu rigid. Tapi these two can happen in upper motor. Tapi kalau lower motor dia lembek lah. Itu sebenarnya actually this is I think the simplest way untuk differentiate between upper motor dengan lower motor lah. These two. Okay, ni pyramidal pattern ni dah explain dah tadi. So for reflex, okay ni hyperreflexia, ni hyporeflexia. Ini ni apa faham? Memang macam mana dia nak reflex? Dia sama ada reduce ataupun dia tak ada reflex. Macam mana dia nak reflex? Bila nerve dia dah tak boleh nak supply ke that masa. Faham kan? Memang ini macam free answer. Sebab dia lower motor neuron. So kalau dah tak boleh nak, tak ada effector, tak boleh nak activate muscle, memang tak ada reflex macam tu lah. Okay. Alright. So apa yang korang kena ada, tendon hammer, quarter wall neurotip atau Newfort ni untuk vibration test. Yang ini for DCML. Neurotip ni untuk spinothalamic. This one quarter wall also for quarter wall soft touch ni untuk DCML dan juga sensory lah kan. Tendon hammer untuk reflex. Okay. Okay, ni standard for any inspection neurological swift. Scar, okay. Wasting of muscle, okay. Which is suggested lower motor, okay, tak apa. Tremor, okay, tremor. Tremor nanti aku akan touch sikit beza between intention tremor, resting tremor dengan action tremor. Okay. And then fasciculation, fasciculation ni dia involuntary muscle contraction macam twitching. Muscle twitching macam tu lah. Okay. Okay, tak apalah, banyak sangat ni kita go through je. Boom. Okay. So ni frontal drift tadi, tak apa. Okay, so for okay, number 1, tone. Tone ni korang faham kan? Just kita support the patient punya limb. And then kita test dia punya joint. So maknanya kalau macam tadi saya go through dengan Syafiq, for upper limb kita better start dengan wrist. Kita salam dengan dia kan. Lepas tu kita pusing-pusing wrist dia, wrist dia, lepas tu kita angkat-angkat tengok okey ke tak kan. Lembut ke tak. And then dia punya elbow joint. Okay, elbow joint dia kita flex dia, extend dia and then pusing sikit. Lepas tu dia punya shoulder joint. Sebab rotator cuff masa kita pusing sikit. Macam tu lah lebih kurang, kita test dua-dua lah. Okay. Boom. Alright. So itu je for tone. Okay, tone kita boleh mark dia sebagai tiga markah. 0, 1 dengan 2. 2 tu normal. Okay. 1 tu hypertonemia. Hypertonemia betul kan? Hypertonemia tadi. Hypertonia, sorry. Hypertonia tu 1. Sorry. I dah confused. Tone assessment. Yes. Ni apa 4 ni? Guys, kita bukan pakai 012 je ke? Untuk betul lah. Ada sampai 3. Ni sampai 5 betul ya? Kita pakai kosong. Kau ada kosong. Ada 1 plus. Ni Ashworth ni. Kita pakai Ashworth. Oh, kita pakai Ashworth. Ni Ashworth ini. Ni. Ni Ashworth scale. Okay, lepas kita go through je. So, okay, kosong ni normal lah. No increase in tone. 1, slight increase in tone giving a catch when the limb is moved or flexion, inflection or extension. 2, more marked increase in tone but limb easily flex. 3, considerable increase in tone, passive movement difficult. 4, limb rigid, inflection or extension. Oh, maknanya hypertonia tu dia tak ada dalam Ashworth scale ni lah. Maknanya ni more kepada apa motor lah. Betul tak? Sebab start dengan 0, no increase in tone. Ni semua ni makin increase in tone. Okay, tak apalah. Alright, back to upper limb. Okay, so faham pakai sini balik. Okay, ni tone tadi. And then power. So power ni kita tengok je lah video kita sikit je laju-laju. So for upper limb.
Okay. Ya, tak main sama. Just basically kita start dengan dia punya okay. Oh, ni dia test tone dia tadi. Okay, ni. Kita first kali dengan shoulder abduction. Okay, sabar. Okay, ni shoulder abduction. Maknanya kita suruh patient angkat shoulder dekat atas, kita tolak ke bawah. Kalau boleh buat satu-satu tangan, jangan buat dua-dua. Ni shoulder abduction. Patient tolak tangan dekat bawah, kita cuba tolak ke atas. Okay. Okay, this one elbow flexion. Maknanya ni test dia punya biceps. Kita suruh dia macam guna elbow dia tarik ke dalam. Yang ini tricep dah. Okay, kita tolak dia punya lengan. Okay, ini kita wrist. So wrist extension. Okay, macam tu. Alright, nice. And then wrist flexion. Okay. Okay, yang ini for finger punya extension. So kalau extend finger, dia akan naik ke atas kan. Tapi nampak dia lawan. Okay. And then ni finger abduction. Kita guna index finger dia je. And then kita test dia punya adaptivity minimi juga, sama juga. Okay. Ni tab belah kiri. Okay. So lepas wrist tadi, finger flexion. Okay, ni dia punya thumb abduction. Berhenti. Okay, bicep reflex. Tapi kalau bicep reflex ni, better kita support dia punya tangan lah kan. So kalau kita nak support, kita mesti guna the opposite hand. Maknanya kalau kita nak test dia punya tangan kanan, kita guna tangan kanan kita support. Lepas tu kita guna thumb kita sebagai cushion. So kita just cari dia punya bicep tendon for bicep reflex. And then this is tricep reflex. Ni pun kalau boleh jangan ketuk directly lah. Syafiq, tricep pun kita letak, kita cushionkan kan? Sama je kan? Yes. Always cushionkan for patient dan always support. Macam ni dia restkan tangan atas patient punya badan je kan? Tapi kalau kita nak buat kat klinik ke apa, kita always support. Just guna your opposite hand untuk support, satu lagi tangan untuk ketuk. Okay. So for cessation, tak payah bagi video lambat. Okay, so for cessation, simple je. Dia basically macam kita okay, ni dia metum dia. So dia basically macam kita, alamak, boleh okay lah. Kita macam ikut sini nampak. Kita ikut luar ni and then kita masuk dalam. So C5 ni dia just lateral deltoid kita, the lateral deltoid kita bahagian bawah sikit tu C5. Okay, lepas tu kita cari C6. C6 the palmar aspect of the thumb. So thumb punya palmar aspect. And then C7, aduh, tak nampak sikit C7 ni dia dekat middle finger punya palmar aspect. So ingat tadi lateral deltoid and the palmar aspect of the thumb untuk C6. C7 middle finger punya palmar aspect and then C8 DGT minimi punya palmar aspect. Lepas tu T1 ni dia just medial lah, medial to the bicep ni lah. Dia just kat dalam tu sikit. So itu dia punya dermatom dia. So kalau lateral test ni kita test dorsal column dengan spinothalamic tract, and then kalau pinprick kita test dia punya pain. So bila kita nak buat ni, kita always guna reference dekat dahi dia untuk test bahagian ni. Contoh kita touch kata wall tu kat sini. And then kita suruh patient pejam mata. And then kita touch dekat C5 kata kan. Kita tanya sama tak? Lepas tu baru kita test sebelah kiri. Kita test touch belah atas ni, kita test belah ni. Kita tanya sama ke tak? Lepas tu kita ulang lah untuk semua dermatom punya support ni. Sama juga dengan pinprick cessation. Always guna forehead dia sebagai dia punya reference. Okay? Tapi kan Syafiq, what if patient punya forehead tu ada masalah sensation juga? So kat mana kita nak buat reference lah? Dekat sternum. Sternum. Oh, next sternum. Sebab apa? Sebab dia Tahu sensitif ke? I don't know. paling Mungkin clear. Mungkin itu kot.
Paling okey ke? Ya ke? Okay. Paling okey. Itu kot. Lawa. Ni okey ke? Ni boleh ke tengah tu? Lawa. Tapi dekat sternum dia lah. Benda siap. What the Lawa. fuck? Bodoh lah. So for vibration sensation ni, kalau seingat saya, vibration sensation kita test dekat bony prominent dia kan. So dia dekat radial ke ulnar tu. Sekejap. Cuba baca sikit. So vibration ni 128 Hz. 120 Hz cuma tapi dekat mana je? Saya ingat dia dia test dekat dekat joint dekat joint ni je, kat sini ke kat sini. Ya kita tengok mana video dia dia. kalau kita buat tu starting daripada ni kan, join yang paling hujung tu. Kalau dia rasa tak payah buat dah. Ya. Okey sikit. Okey ni dia buat. Oh okey. So okey. Dia punya reference dia sternum. Okey. And then distal bony prominence. Oh, distal bony prominence je. Oh, atas thumb tu je. Okey. Kalau dia tak rasa, kita try go more proximal lah. Okey dah. Okey tak apa. Wish, puji idol ni. Sekejap. Ni dah. Alright. Okay. So that is vibration test tadi. Kita guna sternum as dia punya reference and then kita check distal bony prominence first. Tak rasa kita naik ke more proximal bony prominence. And then proprioception ni also DCML. Yang ini kita guna thumb dia aja. Kita guna thumb dia. Tapi kita kena always stabilize the joint. So kalau macam thumb ni kan, kita kena pegang between dia punya joint tu. Mana ada video dia. Ni. Nampak tu cantik. So dia stabilize the joint. Lepas tu kita suruh patient tutup mata, lepas tu kita beritahu dah. Okay, ni atas kita cakap. And then ni bawah. Contoh. Lepas tu kita tipu ada sikit. Kita bonnet atas, buat turun bawah naik atas, lepas tu kita tanya, okay ni kat mana. Itu standard kan. Okay. And then proprioception ni DCML, coordination. Okay. So coordination ni is a test untuk cerebella. Okay. So dysmeritria ni kalau dia tak ada the lack of coordination of movement. Yang ini test dia kita suruh patient point dia punya finger dekat finger kita. So finger kita tu kita mula-mula letak dekat depan hidung dia lah. Lepas tu kita akan suruh dia touch finger kita and then touch hidung dia balik. And then touch finger kita. Lepas tu kita ubah sikit. Asalnya ada kot dalam ni. Tapi yes. Ni. Cuma kita suruh buat laju sikit lah. Tu laju. Okay. Okay. Tapi kalau macam dia tadi dia start kat tengah je kan. Kalau boleh kita drift sikit pergi ke kiri, drift sikit pergi ke kanan. Okay. Cuma apa yang kita nak cuba identify kat sini is satu dysmetria ni makna ada lack coordination of movement. Ni dia usually dia akan missing the target by overshooting or undershooting. Okay, satu lagi is intention tremor. Intention tremor ni, dia low frequency tremor, dia bila limb reaches the end point of a deliberate movement. Maksudnya, masa dia buat test ni kan, masa dia dekat-dekat nak sampai dekat jari kita tu, dia akan ada low frequency tremor. Jadi dia akan jadi macam susah macam nak touch lah jari kita tu sampai ke ujung dia nak tremor. Faham? Itu intention tremor. Okay. Tapi jangan mistaken dengan action tremor. Kalau action tremor, dia occur throughout the movement. Maknanya daripada dia touch ke hidung dia tu dia dah tremor lah. Dia nak pergi ke jari kita tu dia always tremor. Boom. Tu action tremor. Kalau apa benda, maknanya dia bukan at rest lah. Action tu masa dia tengah buat something dia tremor. So maknanya the whole throughout dia cuba coordinate tu dia tremor. Ya Allah, kenapa lah tak ada webcam? Sebab aku tangan dah macam-macam ni dekat mic. Okay. So itu beza intention tremor dengan action tremor lah. Alright. Okay. Okay, habis. Tu je upper limb. Lower limb ni sikit je sebab sama. So kita takkan ulang banyak benda. Lower limb sikit je. Cerebellar nanti lah dulu. Okay, so ni tadi kita dah go dah upper motor, lower motor. Okay, ni sama. Swift. Standard. Okay. And then okay, walking aid ni boleh lah kalau kita tengok dia ada pakai
Ni kita just mention waktu inspection kita lah kan. Kita kena notice lah juga kalau dia ada walking aid. Sama juga tadi for upper limb. Kalau dia ada guna tongkat ke apa, kita mention je lah kot. Okay. So for gate ni, okay, kita apa yang kita cuba tengok dalam gate? Dalam gate ni kita cuba tengok stance dia. So stance ni kalau a broad base ataxic gate, usually they associated with midline cerebellar pathology. Broad base ataxic gate ni dia basically dia jalan macam orang mabuk lah lebih kurang. Okay. So ni macam midline cerebellar pathology. And then stability stability ni dia unsteady gait, typical of also cerebellar pathology. Okay. And then kalau in unilateral cerebellar disease, patient will veer toward the side of the lesion. Kalau kita tengok dia veer toward the right side, kita maybe suspect dia belah kanan cerebellar. Macam tu lah lebih kurang. Arm swing ni dia yang ini tadi dalam klinik pun kami banyak tengok ni. So arm swing ni dia absent or reduced in Parkinson disease. So kalau patient datang dengan bilateral ptosis kan, tapi this is first case dia bilateral ptosis, and then dia ada neck flexion weakness. Yes, neck flexion weakness. Jadi kalau macam dalam PE dia usually kita suruh dia jalan. Dia jalan, lepas tu kita nak usher. Dia ada arm swinging tak? Kalau arm swinging dia absent or reduced in Parkinson, reduce, kita more suspicious of Parkinson disease. Okay, typically unilateral initially. Okay, also in Parkinson disease, dia punya step dia small, shuffling step. Itu pun dia Yang very kenduri tu bila characteristic of Parkinson disease. Kenduri. Yang ini useful lah sebab nanti bila korang pergi neuromedical memang jumpa satu banyak patient Parkinson. So nanti korang tengok lah arm swinging ni dengan step ni, small step, shuffling step ni. Okay. And then patient yang ada cerebellar pathology, dia also ada problem nak turn. Okay, itu benda yang korang kena observe dalam gate. Okay. So tandem gate ni is jalan heel to toe. Heel to toe tu sabar. Catwalk. Boleh lah. Sekejap. Ni kot. Ada. Ini dah stepping. Ni heel to toe. So kita buat heel to toe ni sebab alhamdulillah dia akan exacerbate underlying unsteadiness, making easy to identify subtle ataxia. So kalau dia ada subtle je ataxia dia, yang ini dia akan exacerbate dia punya tak steadynya. Maknanya dia perlukan good coordination. Screen terpadam. Dia perlukan good coordination untuk do this tandem gait. Okay. Lepas tu usually dalam video ni dia adalah juga buat stepping gait, tiptoes walking ni. Yang ini untuk test power je sebenarnya. Tak payah pun sebenarnya, tak tahulah. Ini untuk plantar flexion kan. Okay, sebab tu kita boleh buat heel yang ni dah rombak dah. Ni. Ini heel walking ni untuk test power test for dorsiflexion. Usually kita buat tak ni? Rasanya tak kan? Betul tak? Hampa biasa buat tak? Tak kan? Tak biasa. Saya rasa selalu saya tengok tandem standard saya tengok normal jalan dengan tandem. Kalau patient tu macam tak ada nampak apa sangat masa kat normal. Tak pernah tengok lagi suruh buat heel apa tadi? Heel Ada je patient. Aku ada satu patient ni. Dia ada schwannoma. Okay. Left schwannoma. Lepas tu dia invade ada part lah. Banyak lah cranial nerve kena. Okay. Lepas tu kita orang buat lah cranial nerve examination. Memang ada certain cranial nerve tu usually left side dia problem. Lepas tu kita orang buat guard cerebellar, tapi kita tak tahu lah mana satu cerebellar ke cranial nerve yang nak teruk lah. Tapi kalau buat cerebellar tu memang the ipsilateral side lesion tu affected lah. Gate dia tadi. Dia pun sama juga. Dia macam nak tumbang ke belah kiri. Lepas tu kita buat Robert test pun dia tak stable, dia nak jatuh ke belah kiri juga. Macam tu lah. Maknanya lepas tu dalam CT dia pun nampak cerebellar tu belah kiri lah yang lesion. Jadi impingement of nerve kat situ. Nampak Okay. Usually tapi ada juga facial nerve semua, tapi tak prominent sangat lah. Tapi yang prominent nampak power
Power dia tu ni. Power dia macam weak lah belah kiri. Lepas tu lagi dia ada positif ni. Apa nama dia yang upward thumb tu dekat ibu jari kaki tu. Apa dia? Dia Uh, indicate apa motor neural lesion tu. Babinski ke apa ni? Babinski. Dia positif Babinski. Okay. Itulah. Okay. Okay, thank you. Very, very good. Okay. So, and then lepas dah suruh dia buat gate ni, saya tak pastilah sequence ni betul ke tak. Tapi kalau ikut guide ni, Rombert test. Guys, memang macam ni kita buat. Lepas gate, Rombert terus. Tak kisah pun. Tadi kita Tak- buat robot test. Tak kisah. Okay. So Rombert test ni, dia bukan untuk assess cerebellar function sebenarnya. Tapi kita nak rule out ada non-cerebellar cause of balance issue. So, dia sebenarnya, dia loss of proprioceptive or vestibular function. Kita panggil dia sensory ataxia. This one yang causes the instability dalam Rombert test tu. So, Rombert test, Salah, apa yang kita buat basically, kita suruh patient berdiri, Azrin kalau suruh dia komputer tutup kilo mata, tak kita ada tahan 16% depan lah. belakang dengan tangan kita. And then Azrin. kalau kita tengok dia goyang kiri ke goyang kanan, and dia ikut step position. Macam apa Suhail cakap tadi kan. Ni. Ya, tinggi dia 175. Alright. Dia. 175, So, okay. And then tone sama macam tadi, sebiji. Tak ada apa pun, literally tak ada benda nak tambah. Ankle clonus ni, dia sign of upper motor. Yes, the sign of upper motor neural lesion. Dia no way. Okay, example in stroke, vertical cerebral palsy, okay tak apa. So ankle clonus ni, kita kena, kita baca dulu. So ankle clonus ni, kita basically, kita cari sama ada dia have more than 5 bit of clonus. Baru kita cakap this is abnormal finding. Dapat 15. So Kalau macam kita tengok kat sini dia buat clonus. Okay. Okay, ni dia ada test tone tadi. Okay, ni dia nak check for ankle clonus. Okay, so basically dia macam tone jugalah. Lepas tu kita quickly pop macam tu. Lepas tu kita tengok dia ada, kalau clonus tu dia macam jerking balik kan Syafiq kan? Ya, Ataupun dia macam jerking balik. Tapi dia lebih daripada 5 kali kalau ikut guide ni lah. If more than 5 bit of clonus are present, then they will be classed as abnormal finding. Okay. Tu untuk test ankle clonus with suggest upper motor neuron. Okay, and then power. Okay, power. Kita tengoklah kejap boleh. Nanti kalau tak tengok kan tak ingat pula. Okay. So ni power. Okay, ni hip flexion. Kita suruh dia angkat kaki dia. And then kita suruh dia lawan thigh dia tu, ada punya quadricep. Okay, ni dia suruh kita lawan. Saya dah angkat guna quadricep dia. Ni hamstring dia. So ni hip extension. Okay. Boom. Weh, mantap. Serius. Okay. So ni adduction, ni adductor dia. Okay, ni abduction. Okay. Alright. So knee flexion. It's good to know lah kalau korang dapat hafal dia punya corresponding nerve dia kan. Tu memang top student lah, bila korang dapat jawab tu memang baik lah. So itu own effort lah tu. Okay, ni extension L3 L4. Okay. So simple kan tadi. So hip flexion, hip extension, adduction, hip adduction. Okay, so far semua simple lagi. Okay, ni dorsiflexion. Okay. And then plantar flexion. Okay. So patient tenang ke bawah. Okay. Atau ada lagi ibu jari lah apa ni. Extensor hallucis longus. Okay, so ini dia suruh dia flex dia punya toe. Okay. Oh, ni ankle inversion. Okay. Inversion. Ankle inversion. Alright. Okay, itulah. So, itu test for power habis. Alright. So, tu power for lower limb. Okay, boom. Okay, so power tadi lupa kita nak go. So, kita scale dia 5 is normal power. Maksud normal power ni maknanya patient can resist your force. Tapi kalau 4 macam mana? 4 dia still ada active movement. Dia dapat
go against gravity, tapi dia ada macam mana? Dia ada slight resistance. Maksudnya dia struggle nak go through your apa? Your force. Okay. Kalau 3 ni maknanya you test dia memang tak larat nak angkat to your force, tapi bila against gravity dia still can do the active movement. Kalau nombor 2, kita elevate gravity dia dapat buat active movement tu. Maknanya contoh kita suruh dia, kalau macam contoh upper limb ni kan, kita nak suruh dia buat apa? Hip flexion tadi kan. Maknanya kita suruh dia menyiring, kita eliminate gravity, dia tak perlu angkat kaki dia ke atas. Dia tolak kaki dia ke tepi je. Angkat untuk apa? Flex dia punya hip lah kan. So kita eliminate dia punya gravity. So kita test dia boleh bergerak. Maknanya itu 2. Kalau 1 ni, maknanya dia hanya boleh flicker ataupun a trace of contraction. Maknanya kalau kita suruh dia gerakkan kaki dia, nampak sikit lah bergerak. Nampak macam twitching lah, macam tu ya. Kalau kosong ni, tak ada contraction langsung. Itu cara kita mark power. MRC scale ni Okay. So for reflex, kita do knee jerk reflex. Okay, ni semua orang dah terror ni. So ankle jerk reflex. Okay, ankle jerk reflex kita tengok sikit. Saya pun tak ingat macam mana. Okay, knee jerk. Okay, ankle jerk reflex. Okay. Oh, dekat Achilles tendon Okay. Sama lah. For our ethics pula. For our kita punya professionalism, always use cushion lah. Guna jari kita untuk cushion for ankle reflex. Alright. Oh, ini plantar reflex. Babinski tu dia punya sign kan. Tapi test dia sebenarnya nama dia plantar reflex tak? Betul tak? Betul lah. Okay. Seorang boleh tak explain Babinski sign tu macam mana sebenarnya? Dia kalau positif, kita letak blind tu, dia takkan curve kan? Curve tu normal kan? Kalau plantar reflex Babinski sign, Curve normal. kita buat curve, kita kacau bawah dia tu. Kita punya big toe kita akan ke atas. Maksudnya bila ke atas tu ada abnormal lah. Maksudnya ada upper motor neural lesion. Tapi ke atas, sepatutnya dia curl ke bawah. Usually patient dia normal, maksudnya dia tak bergerak ataupun dia ke bawah. Itu normal lah. Okay. Tapi kalau Babinski sign tu, apa yang dia suggest sebenarnya? Upper motor neural lesion. Oh, banyak benda yang tolong kita tu ni Kenapa dia tak boleh lower motor? Oh yelah, sebab kalau lower motor, kita buat plantar reflex ni, dia tak ada apa-apa kan? Dia tak ada reflex lah. But alignment is a hyporeflexia kan. So kalau Banyak UMN dia hyperreflexia. Betul kau buat knee jerk juga. Knee jerk dia jadi very brisk punya reflex. So pump laju-laju. So kalau plantar pun still ada flanning of the fingers autos lah. So sebenarnya plantar reflex ni is a hyperreflexia of the plantar lah. Dia show macam show sign of hyperreflexia. Usually patient tak ada macam saya cakap tadi, dia tak ada respon ataupun dia normal jadi bawah kan, tapi ni jadi hyperreflexia, dia jadi pom naik atas. Dia kena naik atas flanning Okay. Alright. So sensation ni dia punya dia punya map. So this part L1, sini L2 dekat quadricep ni, atas sikit pada ni. Okay, and then anterior, dapat kita tengok ni lah. Okay. So tengok L1. Oh, okay, start L2. L3 just atas ni. Okay, tu dekat dia punya thigh tadi. L3 just atas ni dia buat. Okay. And then L4 dekat sini lah, middle side of the TBR ni. Okay, L5 just tepi toe. And then S1 dekat situ.
Yep. Oh, boleh lah ni, the whole part ni kan. Okay. Alright. So tadi recap, sini L2 dekat pohon ni. And then L3 atas ni. And then L4 sini. Dekat apa? Tepi tebiar ni. Boom. And then SS L5. F5 dulu lah. F5. Okay, kat situ. And then S1 kat ujung ni. Okay. Done. Lepas tu, okay, sama je. Pinprick, vibration. Kalau ikut tadi, kita test the most dorsal part. So, kita boleh tengok vibration je. Oh, okay. Itulah. Dekat toe. Maknanya kalau kita nak naik, kita test dekat dia punya malleolus lah. Alright. And then proprioception ni sama je, kita just use dia punya toe untuk proprioception. Okay. Coordination, heel to shin. Okay, this one boleh lah tengok je. Heel to shin proprioception dia. Okay. Okay, to heel to shin. Ni untuk test dia punya coordination. Okay, tapi kan dalam ni kalau korang tengok, dia suruh patient buat kan. Tapi kalau in real life, apa yang kita kena buat kat patient tu? Maknanya kita kena gerakkan passively lah untuk patient tu dulu. Kita angkat dia punya ankle, letak dekat atas ni, lepas tu kita tolak ke bawah, lepas tu kita angkat. Lepas tu cakap suruh patient tu repeat kan, betul tak? Sebab kita nak ajar dia, takut dia tak tahu. Hmm. Lepas tu kita suruh dia buat laju. Oh, Kalau boleh laju selaju-lajunya yang dia boleh buat. Okay. 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 So ni pun untuk test dia punya coordination lah, cerebellar dia. Tapi kena tanya luar dia sakit kaki ke apa. Kadang sakit kaki dia tak boleh buat. Oh, maknanya kalau power dia tak ada pun tak boleh buat lah kan, obviously. Okay. Oh, okay, itu je. Last kali ni je lah, heel to shin test. Ni apa? Nak tengok ni lah, plantar flexion. Ni pun takkan plantar flexion. Ini untuk test coordination kat ni I think. Sekejap Oh, tak tahu lah guys. Tak pernah buat lah. Ke dia saja tepuk tangan. Kau biasa buat ni? Tak biasa buat dah test ni. Saya biasa nampak Dr. Ismail ortho buat. Ya, sabar je. Dia Send tahu me something. Dia untuk nak tengok ada bradykinesia ke? Bradykinesia. Oh, sekejap. Ada tadi tulis bradykinesia. Untuk cerebella juga macam. Apa dia? Untuk cerebella juga Cerebel. ke Parkinsonism. Dia ke entah. Bradykinesia. Dia untuk test coordination ke apa ni sebenarnya? Saya tak dia faham tengok sebab kalau orang ada contoh Parkinsonism dia tak boleh buat laju-laju. dia akan jadi slow. So macam yang kita buat kat tangan tadi lah, sebab kat tangan tadi kan yang kena Dysdeudokinesia itu untuk cerebellum. Kalau mungkin ni untuk cerebellum juga kot. Dia buat laju-laju ke. Untuk coordination juga. Tapi kita nak buat fast movement kan. Okey lah. Tak apalah. Cuba tengok YouTube ada tak ada. Nak search apa? Apa nama dia? Dia tak ada nama test. Dia terus buat je tadi. Bahaya. Dia cuba dengar apa dia cakap. Oh, okey. Okay, korang dengar? Tak dengar? Tak dengar. Tak apa. Tak apa kau dengar? Kau dengar. Vietnamese weh. Dia kata tap your feet to my hand as quickly as you can. Dia tak beritahu pun nama test apa. Untuk tengok ni lah, boleh juga Parkinsonism. Tengok. Tap. Slowness of movement. Plantar tap. Plantar tap. Okay, plantar tap. Tu, plantar tap. Okay, try. Plantar tapping.
Ui, dance. Ni Okay. plantar fasciitis. Itu lain. Lain ni. Benda lah dong ni. Oh, plantar fasciitis ni common tu. Ya. Sabar Ya. Aku boleh je bagi kau dengar je. Ui. Ui, mantap sampai ujung tak. Ni sampai mana? Syurga. Kerja kau buat Okay. Ni kau dengar. That's great. Yeah. Thank you. Ya. Thank you. That completes as quick as you can. That's fine. Muka Now, gay tak. with the other ankle, I want you to touch your knee, run it down your leg, lift it off. Syah mamat ni tu. Thank you. Babi muka gay tu. So now I'm just going to ask you to just tap your feet Ah. against my hands. Dia tak bagi as tahu quickly test as apa. you can. Benda ni. Babi punya kelepek-kelepek. Apa ada Syah tu? That completes the examination. Aku rasa Thank lah, you very aku much. rasa either Shoes yourself cerebellum back on. ataupun Thank you. tak lah. Cerebellum ataupun Parkinson lah. Istilah tu je lah. Kalau macam Parkinson dia make sense lah sebab Parkinson tapi tak selama aku buat PE lower limb aku tak pernah buat lah test tu. Sama. Serius. Saya buat kan. Saya buat yang tu buat Heshin test je lah lepas tu dah caw. Tadi aku tak buat apa benda tu. Dia tu okey. Oh. Tadi kau kena buat lower limb punya examination lah. Kena buat cerebellar examination. Full up semua sekali lah daripada full- top sampai bawah. Tu ada 4 orang. Lepas tu ada buat cranial nerve, ada buat upper motor, lower motor. Ada cerebellar. Kau Dr. Nadia, Syah? Oh. Tadi semua buat ni eyes ni statement semua ni. Buat. Lepas tu ni aku ada belajar satu disease baru. Okay. Okay. Which is Perinaud syndrome. Perinaud. Perinaud. Cuba eja kat situ. Perinaud. Oh ni. So actually tadi adalah patient datang dengan Perinaud syndrome ni. Dia ada 4 benda lah yang kau kena tengok kat patient ni. Cuba buka image. Sabar jap. Loading sikit. Okay. Image. Tak apa. Cuba tengok. Boleh. Tengok Ni definition dia tadi. definition dia. Tu. Okay. Tu lah. Ni apa 4 benda tadi. Mana 4 benda tadi? Perinaud syndrome ni. Oh ni. Is defined as constellation of outward gaze palsy, convergence retraction nystagmus, linear dissociation and bilateral lid retraction. So actually apa maksud dia kat situ? So usually ataupun nama lain dia adalah dorsal midbrain syndrome. Usually dia punya causative agent dia adalah ni lah, apa-apa yang menyebabkan damage toward kita punya dorsal of the midbrain. Contohnya ada increased ICP ke, infarction ke, infection ke, trauma boleh. Tu hydrocephalus. Lepas tu Okay. bila ada effect, ada lesion dekat kita punya dorsal midbrain. So usually ni lah dia ada Perinaud syndrome ni ataupun nama lain dia dorsal midbrain syndrome. Okay. Maknanya kalau ada ni lah, kalau ada lesion kat dorsal midbrain ni lah. So apa yang dia cakap sini, dia ada 4 benda which is constellation of upward gaze palsy. Maksudnya in this patient kalau kita suruh dia pandang atas, dia tak boleh pandang atas. Dia punya mata dia tak boleh ke atas. Okay. Tapi dia boleh je dia normal downward gaze, lateral semua dia okey. Tapi atas dia tak boleh pandang. Apa benda convergent retraction nystagmus ni? Okay. Lepas tu convergent retraction nystagmus ni, dia akan tengok waktu dia converge mata dia akan ada nystagmus. So maknanya waktu accommodation tu dia akan jadi nystagmus lah kan? Accommodation Kan convergence. Pilot. Tapi ni convergence. Maksudnya waktu dia julingkan mata dia tu. Contoh dia punya cara dia macam ni. Dia ada cara dia doktor beritahu. Which is kau pin satu benda which is jari kau lah contoh kan. Jari kau about 10 cm ke 15 cm daripada mata patient. Kau pergi dekat dengan mata dia. And then kau pergi ke atas. Lepas tu kau turun bawah. Tu suruh dia follow lah ni. Suruh dia follow. Tapi waktu yang ke bawah tu
dia ada nystagmus. Oh. Faham? So macam accommodation tu tapi naik atas betul turun bawah. Betul tu bawah. Okay. Macam tu lah. Yang lightnya dissociation ni apa? Dekat mata ni lah. So light ni dissociation ni, usually patient yang ada paranoid syndrome ni, bila kita suluh mata dia, suluh cahaya kat mata dia, dia punya pupil dia still enlarged, macam tu lah. Dia tak ada constriction of the pupil lah. Lepas tu bilateral retraction ni, dua-dua belah mata dia ni ada lid retraction. Lid retraction tahu kan, dia macam terkeluar sikit lah mata dia tu. Betul lah. Kejap Tak ada terkeluar kan, dia lid retraction lah. yang constellation of upward gaze tu macam mana? Convergent retraction ni, Kejap constellation. ni constellation outward gaze palsy ni, dia tak boleh pandang atas. Dia ada upward gaze palsy. Okay. Constellation dia tak faham. Upward gaze palsy sudah. Tak ada constellation. Sebenarnya nama dia outward gaze palsy je. Which is dia ada nama dia tadi, supranuclear outward gaze palsy ke apa. Cuba tengok gambar. Gambar Dalam gambar Alright. tu ada lah. Ni. Tu ni gambar ni. Tu nampak tu. Supranuclear outward gaze palsy. Ni Dia ada ni Oh. Tapi nampak Ikut macam dia kan? boleh tengok atas je. Tak boleh. Dia Tak boleh? dia stack ni kat situ lah. Kalau kita Yang baik- tengok atas dia akan tengok depan lah. Dia tengok depan. Bapak cuak tu. Lepas tu waktu Tadi convergent ada- nampak. Tadi Waktu dia cuba tengok belah kiri punya belah kanan punya gambar tu. Ni waktu convergent tu, waktu dia nak pandang tengah tu, dia ada macam ni lah, nystagmus. Ni macam ni statement lah ni. Usually doktor cakap convergent retraction nystagmus ni jarang lah nak dapat tu. Jarang lah nak dapat simptom tu. Maksudnya nak tengok sign tu. So kalau dapat tu alhamdulillah. Tapi Macam tadi ada nampak lah. patient tadi dia ada supranuclear outward palsy. Dia ada lid retraction. Itu nama dia call sign. Dengan dia ada large pupil with light ni dissociation tadi. Dia tak ada ni lah. Convergent Ah. retraction ni statement. Tapi tadi buat nampak macam ada tapi tak pasti Tak lah jelas. betul. Tak jelas lah. Tapi ni nampak tu important causes dia kalau children usually ni ada obstruction ke, meningitis boleh, apa-apa yang ni yang tak demyelination trauma. Okay. Lepas tu elderly usually vascular accident ataupun aneurysm. Itu je lah. Okay. Tapi Syabik. usually rare tau benda ni. Tapi ada tadi Tarina. Okay. Okay Syafiq, nak share disease yang kita jumpa tak? Lewy body dementia dengan moya-moya. boleh je. Syafiq cakap Moya-moya. saya searchkan. Syafiq nak mana moya-moya tu? Moya-moya. Okay, kita tengok moya-moya sikit. Nanti, ni quite interesting lah. Ni rare agak rare. Tapi patient tadi tak confirm lagi tau moya-moya dia. Saya nak buka email dia submit sikit. Okay. Alright. Okay, go ahead. Okay, ni patient yang kalau dia ada apa panggil? Stenosis of ataupun occlusion of the vessel. Usually dekat ni the circle of Willis atau MCA ke apa ke. Lepas tu macam bukan sebab stroke, bukan sebab apa lah. So kita macam suspect dia moya-moya. Sebab moya-moya ni dia unknown kan. Dia kita unknown cause. Hmm. The progressive occlusive disease of several vasculature. So bila kita start suspect patient yang ada moya-moya, bila patient dia macam diagnose stroke at a young age. Tapi young age ni with stroke dia ada banyak lagi lah dia punya differential. Tapi salah satunya moya-moya lah. Maknanya bila young, contohlah kan, patient umur 29, tak ada hyperlipidemia, tak ada hypertension, tak ada diabetes mellitus, tak ada heart problem, atrial fibrillation apa semua tak ada. Tiba-tiba datang with stroke. So kita kena consider moya-moya ni lah, which is a progressive occlusive disease of cerebral vasculature. Cara nak diagnose dia tak pasti lah, itu kena check balik. Tadi doktor dia order apa tau tadi. Tapi basically bila kami tengok kontras MRI brain dia tadi, dia punya left MCA dah macam disappear. So itulah. So ini sebab kita nak explain young stroke.
Salah satunya moya-moya. Ni rare disease lah. Yang tadi tak confirm lagi lah. Currently tengah investigate. Dia nak buat angiogram untuk tengok dia punya vessel ada block ke ada apa ke. Dia pun tak tahu. Tapi highly turun out moya-moya tadi. Satu lagi disease yang kita orang jumpa tadi Levi. Bukan siapa? Levi, Captain Levi. Lewy body dementia. Lewy body. Ini Levi tu. ni dia Captain Levi. Levi Taijo. Kita hijau. Okay, boleh lah tengok ni. Tengok kriteria. Kriteria dia. Okay. So, yang ini pun quite interesting lah tadi kita orang jumpa. But Ni. patient kita jumpa tu dia Parkinson. Okay. Okay, so nampak dia ada core feature dia ada Parkinsonism. Tapi patient tu juga dia under psychiatric follow up sebab dia ada visual hallucination. Yes. Lepas tu dia ada cognition punya problem. Okay, ni memang. Tapi Dia ada 3 core features lah tadi patient tu. lepas tu dia RAM yang nampak suggestive features kan ataupun tu yang tu kan. Dia pun ada RAM sleep behavior, maksudnya macam dia mimpi, dia menggigau, dia cakap-cakap ataupun dia macam gerak-gerak. Sebab patutnya dalam REM sleep kita patutnya atonic, tak boleh gerak, paralyzed tapi dia boleh gerak. Okay. Lepas tu dia severe neuroleptic sensitivity, maksudnya kalau kita bagi antipsychotic macam haloperidol contoh lah, dia akan menyebabkan Parkinsonism dia makin teruk. Tu apa? Neuroleptic sensitivity. Lepas tu yang bawah tu blah. Dan dia juga patient tadi dia ada masalah kencing. Tapi orang suspect biasa sebab tu kan, orang suspect dia ada BPH tapi doktor kata not necessarily BPH walaupun BPH is way more common tapi boleh jadi sebab ni severe autonomic dysfunction. So dia boleh ada kencing tak boleh, constipation. Lalu bawah tu. Okay. Ya, tapi sebenarnya apa benda Lewy body dementia ni je? Sejenis protein yang dia macam ada dekat brain. Aku pernah dengar tu Lewy body. Ada dalam waktu kita sakai. Ada orang present. Okay. Kan? Lewy body dementia is a progressive decline in your ability to think as well as two of the following. Okay. Dia macam ni, the late stage of dia Alzheimer disease. Oh ya Dia ke? paling teruk. Dia macam maknanya dia bukan Alzheimer. Tapi dia similar to late stage Alzheimer. Dia ada Parkinsonism, tapi bila dia dalam lama jadi Parkinsonism, dia punya complication is Alzheimer. So one complication Alzheimer dia dapat Lewy body dementia. Tapi ini specific for yang patient ada Parkinsonism. Okay, tapi kan patient ni baru develop symptom ni lepas dia balik daripada haji. So maksudnya dia tak start with Parkinson, dia terus jam. Dia tak ada Parkinsonism. Dia ada Parkinsonism. Tapi saya tak pasti Parkinsonism dia start bila. Okay. I guess that kita tak dapat chronic history. saya tak dapat full history tu tadi. Alright. Tapi dia start ada visual hallucination, cognitive fluctuating alertness, thinking, cognitive function ni lepas dia balik pada haji around last year I think. So inilah I guess sebab korang nanti akan jumpa banyak patient Parkinson kan. Tapi kalau tiba dia bercakap dia ada visual hallucination ke ataupun dia ada masalah dengan cognitive function dia. So korang kalau korang tahu pasal Lewy body dementia ni memang mantap lah. Yang penting ni lah 3 core feature tadi lah. Tapi more than 2 core features pun dah mana ada kriteria dia kena more than 2. Mana kena ada 3 ni. Dia kena ada 2 plus 1 suggestive ataupun 3 core untuk diagnose. Oh, okay. Sebab dia more than 2. Suggestive tadi REM. Sekejap aku buka balik. Mana tadi? Ni. Okay. Mana? 2 core feature Sabar. or 1 core feature plus 1 suggestive feature. 2 core feature pun dah cukup lah guys. Sebab dia ada equal sign. 2 or more or 1 feature plus 1 suggestive feature. Oh, okay. Sorry, salah. So 2 core features ni pun dah cukup untuk diagnose. One feature dengan 1 suggestive feature pun dah boleh diagnose lah. Sebab tak nampak dia ada equal sign ni. Okay. So ni lah, I guess tu je lah 2 disease yang quite interesting kita jumpa tadi kat klinik. Alright gang, mantap.
berapa 2 jam settle. Mantap.